Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT. Kita masih berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini, dan seperti mana yang kita ketahui di Tadabbur Center, setiap hari kita mengadakan sesi bersama para murabbi jemputan kita untuk berkongsi sedikit sebanyak panduan dan juga bimbingan. Moga-moga dengan perkongsian itu akan menjadikan kita lebih cakna dengan apa yang perlu kita lakukan khususnya dalam bulan Ramadan ini. Jadi Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama dengan seorang tokoh yang saya rasa ramai orang kenal, selalu tengok di TV. Okay. Kita bersama dengan Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kelantan? Alhamdulillah. Pelatih ijarah. Alhamdulillah. Kelantan dah mula banjir ke? Dengar cerita macam dah. Dia banjir sini bulan 12. Pantai Timur. Okey. Jadi PKP macam mana Datuk di sana? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Orang Kelantan baik-baik belaka. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulakan perbincangan kita, satu topik yang saya rasa relevan dengan kehidupan seharian kita pada hari ini, iaitu fitnah akhir zaman. Lebih molek untuk saya perkenalkan insan yang kami kasihi, Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, yang dapat ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan juga ijazah PhD dalam bidang syariah Islam dari Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah. Dan juga beliau merupakan musyrif ataupun penyelia bagi Pondok Sungai Durian, Kuala Kerai, Kelantan, dan kini masih pensyarah dah tu di Jabatan Syariah. Pensyarah bercuti. Pensyarah bercuti. Pensyarah di Jabatan Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias. Dan kalau kita lihat di pasaran, terdapat beberapa buku yang dihasilkan oleh Datuk Dr. Basit, antaranya Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah, Madinah Al-Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah, Islam Agama yang Sempurna, 41 Kelebihan Nabi SAW. Jadi saya Alhamdulillah berkesempatan mengenali Datuk Dr. Basit ni dah lama Datuk. Kita sekali dalam penulisan di Telaga Biru Sendirian Berhad sebagai penulis. Jadi Alhamdulillah satu ukhuwah yang saya rasa indah apabila mengenali peribadi Datuk. Jadi Datuk, hari ini kita akan berbicara tentang apa yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu fitnah akhir zaman. Kalau kita melihat, kita berada pada hari yang ke-18 dan salah satu surah yang berada dalam juzuk yang ke-18 iaitu surah Al-Kahf. Dan kalau kita melihat dalam surah Al-Kahf ini terdapat 4 fitnah yang perlu kita gali, perlu kita teliti. Yang pertamanya kita melihat kisah Ashab Al-Kahf, iaitu fitnah agama. Kita juga melihat kisah Sahibul Jannatain, fitnah harta. Kemudian kita melihat juga kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga Khidir, iaitu fitnah ilmu. Dan yang terakhir kisah Zulkarnain mengenai fitnah kekuasaan. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan Datuk untuk berikan sikit banyak perkongsian dengan semua penonton Tadabbur Center. Ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Dr. Azrul dan semua ikhwah di Tadabbur Center, juga muslimin dan muslimat para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada saat ini kita berada bersama dengan Tadabbur Al-Quran ataupun disebut dengan nama Ma'al Quran, di mana satu program yang cukup indah, cukup menarik. Terutama sekali kita duduk di Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bincang tentang Quran. Sebagaimana kata di para ulama, yang berkait dengan Al-Quran semuanya mulia, kan? Alhamdulillah.
Ramadan diturun padanya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Jibril yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar yang diturunkan padanya Al-Quran permulaannya yang paling mulia, dan Nabi SAW yang diturun kepadanya Al-Quran Nabi yang paling mulia. Dan insya-Allah para penonton sekalian, kita nak jadi orang mulia mesti bersama dengan Al-Quran. Jadi alhamdulillah, sebelum saya masuk kepada tajuk yang diberi tentang surah Al-Kahfi, terlebih dulu saya suka menyatakan satu kegembiraan saya apabila sahabat-sahabat kita Dr. Azrul dan sahabat-sahabat yang lain menubuhkan dipanggil pusat tadabbur dalam versi bahasa Malaysia. Sebab anak duk ikut tadabbur ni yang dibuat oleh syekh-syekh di negara Arab. Dia ada markaz tadabbur. Dan alhamdulillah nampak mereka tu dah keluar siri-siri penulisan yang begitu baik, dan insya-Allah sebagaimana yang kita usahakan di Malaysia ini, kena ada juga siri-siri penulisan yang sekarang ini nampak ada keluar risalah, poster, dan juga kalau boleh dikumpulkan ucapan bicara-bicara tentang Al-Quran itu dalam YouTube, dalam maktabah YouTube, kita letak maktabah tadabbur contohnya. Jadi alhamdulillah saya sendiri sebagai usaha kecil sempena dengan PKP tahun ni, saya dah tadabbur cara ringkasnya juzuk yang ke-30 yang insya-Allah akan hari ini kita sudah habis surah Al-Ma'un. Dan tinggal beberapa surah lagi sebagai mengakhiri Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Di mana jadi para jemaah boleh dapatkan boleh tengok kuliah tu, betul? Ya, alhamdulillah saya live di Facebook saya DR Abu Anas Madani pukul 6.45 pagi lepas solat subuh, selepas habis kuliah zikir pagi, kita terus dengan tadabbur. Jadi alhamdulillah para penonton sekalian, tajuk yang kita nak bincang hari ini iaitulah tentang surah Al-Kahfi, mu'alajatuha lil fitan. Surah Al-Kahfi yang Allah Taala sebut ada 4 fitnah ataupun ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ini supaya kita belajar. Boleh jadi kerana itulah di antara sebab surah Al-Kahfi ini surah yang dibaca pada hari Jumaat, kan? Pada hari Jumaat dibaca surah Al-Kahfi. Ana sendiri pada setiap hari malam Jumaat kita akan buat ingat Jumaat, ingat selawat. Dia punya hashtag dia. Ingat Jumaat, ingat Al-Kahfi. Itu boleh katakan setiap minggu kita akan tulis. Ada orang tulis, ada orang share, tapi baca tak tahulah. Mudah-mudahannya dengan sebab kita peringat, mereka akan baca, kan? Itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi beritahu siapa dia baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, adha'alahu, Allah Ta'ala akan cerahkan cahaya dalam hati dia sampai pada Jumaat yang berikut. Maknanya surah Al-Kahfi ini menerangi jiwa kita selama seminggu dia punya tempoh. Jadi minggu depan kena baca pula, kalau tidak gelap. Sama juga dengan selawat. Selawat Allah Ta'ala beri kepada kita satu kerja yang khas yang dituntut oleh Nabi SAW. Jadi kita kena kata ingat Jumaat, ingat selawat. Ingat Jumaat, ingat Al-Kahfi. Mudah-mudahan dengan peringatan ini dapat dibaca oleh para jemaah sekalian. Baiklah muslimin dan muslimat, saya tak boleh tafsir di sini kerana Dr. Azrul bagi saya 30 minit saja. Kita kata itu pun sudah banyak. Untuk kita tadabbur, itu makna tadabbur. Setengah orang ni doktor, bila kita kata nak tadabbur Quran, dia kata saya baca Quran pun tak betul lagi macam nak tadabbur. Jadi kita kena beri kepahaman kepada masyarakat bahawa menafsirkan Quran itu perlu kepada para ulama yang tafsir. Man fassara al-Quran bira'ihi, kata sebagian kata ulama, siapa dia tafsir Quran dengan otak dia, maka orang itu ambil tempat dalam neraka, wal iyazbillah. Tapi tadabbur ni kita perhatikan kepada apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Kemudian kalau kita tak mampu nak korek sendiri, kita baca yang orang yang telah dikorek, digali oleh para ulama yang tadabbur Quran. Sama juga dengan kuliah-kuliah yang telah disampaikan oleh para asatizah kita dalam bahasa kita. Ada yang bahasa Inggeris, kalau dalam bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Jadi peluang untuk kita mendekati Al-Quran iaitulah dengan cara sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Kita baca Quran ni 3 cara, kan. Yang pertama kita baca dengan lidah. Kemudian kita baca qiraah qalbiyah, baca dengan hati. Itu yang dinamakan tadabbur ataupun disebut dengan nama tafakkur, kan. Mana kita fikir kepada ayat, kita perhati, itu mana tadabbur, dengan mana kita perhatikan apa yang Tuhan nak sebut dalam ayat-ayat yang diturunkan itu.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dia panggil qiraah secara anggota, maknanya kita amal dengan apa yang telah kita belajar. Baiklah para penonton sekalian, bila kita sebut tentang Al-Kahfi, maka di sana ada 4 ujian yang Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan, saya nak para pelajar, para penonton sekalian ambil pen, ambil kertas, tanda nombor-nombor ayat yang saya beri, nanti lepas pada ni boleh ulang balik. Dan untuk maklumat para penonton, saya telah tafsir surah Al-Kahfi ni ada 10 siri, 10 kuliah lebih kurang, daripada awal sampai akhir. Bagi orang yang nak mendalami, bolehlah tengok yang anda sampai ataupun yang sahabat-sahabat kita di Tadabbur Center sampaikan. Cuma di sini kita nak ambil poin saja. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala sebut fitnah yang pertama dalam sudut fitnah dalam agama. Tuan-tuan boleh tanda surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 9. Bermula daripada ayat 9, cerita Ashabul Kahfi. Hasibta an Ashabal Kahfi sampai ke ayat 26. Sampai ke ayat 26. Kemudian dia akan bawa fitnah yang kedua, dia panggil fitnah harta. Fitnah harta bermula daripada ayat 32. Ayat 32 sampai ke ayat 46. Tanda 32 sampai ke ayat 46. Kemudian fitnah dalam ilmu yang kita akan sebut nanti, iaitulah kisah Sayyidina Musa AS dengan Khidir, bermula daripada ayat 60 hingga ayat 82. Kemudian fitnah kekuasaan, fitnah politik kekuasaan ini bermula daripada ayat 83 sehingga 98. Baiklah para muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, tanda nombor-nombor ayat yang kita, maknanya dalam surah Al-Kahfi ini membawa kepada kita 4 kisah, 4 cerita. Kalau kita tadabbur Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran nampak berulang, tapi sebenarnya dia lengkap melengkapi. Sepanjang saya tadabbur juzuk yang ke-30, bermula daripada surah An-Naba, kalau tuan-tuan perhatikan, setiap surah ada poin baru yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah tersebut yang tidak dibincang secara panjang dalam surah yang telah disebut sebelumnya. Berbeza, maknanya ada setiap. Cuma yang akan berulang tentang syurga, neraka, dosa, pahala, itu iman, itu asas. Maknanya dia punya base, dia punya tapak duduk situ. Tapi poin-poin yang nak dibincangkan ada berbeza setiap masa. Demikian juga dengan surah-surah Al-Quran. Kalau kita tengok surah yang paling di antara yang banyak disebut oleh Allah Azza wa Jalla, nama dia iaitulah Nabi Musa AS. Boleh katakan banyak surah-surah yang kalau Dr. Azrul boleh ingat, boleh sebut fakta, berapa kali Nabi Musa disebut dalam Quran? Nama dia ke? Ya. Tak pasti tu. Tapi kisah dia? Biasa dalam tadabbur tu dia ada ihsa'at, ada mana ada. Tuan-tuan boleh ikuti dalam markat tadabbur kita, ada di sana. Baik. Yang penting bagi kita, dalam kisah yang Allah Ta'ala sebut, kita tak boleh baca cerita saja. Ini kisah dalam Al-Quran. Laqad kana fi qasasihim ibratun. Allah Ta'ala. Kisah itu ada pengajaran. Mana kalau kita baca je kisah saja, tapi kita tak ambil pengajaran, tak ambil cerita yang dibawa oleh Allah Ta'ala, mesej yang nak disampaikan itu tidak dihayati, maka kita hanya baca kisah yang telah berlalu. Nabi Musa sudah berlalu. Khidir juga sudah berlalu. Dan Nabi Adam juga sudah berlalu. Dan boleh katakan semua kisah-kisah semua termasuk kisah Nabi SAW juga sudah berlalu. Tetapi oleh kerana dia itu hidup, mukjizat itu berkekalan, maka bila setiap kali kita korek Al-Quran, kita akan jumpa benda yang pelik. Sebagaimana para ulama mengatakan Al-Quran itu diibarat seperti buah kurma, makin dikunyah, makin terasa kemanisannya. Saya tanya orang pergi Mekah, berapa tamar yang paling mahal sekali dia orang beli? Dia kata 140 rial kan. Ajwah aliyah. Oh, dalam kotak yang cantik. Kalau kita beli ajwah A+. Kalau kita bawa balik letak dalam beg, tak bawa apa. Sama juga orang beli Quran letak atas rumah. Quran yang paling mahal yang saya tengok dekat Mujamak Malik Fahad, tempat cetak Quran di Madinah, dia kata ada 1,000 lebih ataupun 2,000 lebih harga. Saya kata, buat apa mahal? Buat mah kahwin je lah, dia cakap macam tu. Kita kata Al-Quran itu bukan nak beli yang mahal, kita nak beli yang boleh kita faham. Maka ayat yang kisah yang pertama, para penonton sekalian, kisah
iaitulah fitnah dalam agama. Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang pergi berselindung di mana? Dalam gua. Kenapa dia orang ni pergi berlindung? Sebab pemerintah di zaman itu zalim. Tidak menerima ajaran agama yang dianuti oleh pemuda ini, iaitulah agama Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ. Mana mereka telah mengiktiraf Tuhan kami hanya Tuhan pencipta langit dengan bumi, kan? Maka dengan sebab mereka nak jaga agama, jadi mereka terpaksa kena membawa diri, kata orang, lockdown secara total lah ni. Kalau boleh guna istilah yang diguna sekarang. Bukan PKP 5-6 tak ni. Lockdown secara penuh, maknanya dia telah pergi duduk dalam gua yang bersembunyi daripada orang ramai, semata-mata kerana apa? Kerana nak menjaga akidah, menjaga keselamatan tauhid yang telah mereka anuti. Jadi alhamdulillah. Maka mereka terpaksa kena lari. Kalau tak lari, boleh jadi mereka akan dibunuh ataupun mereka akan dipaksa supaya murtad, meninggalkan agama yang dianuti itu. Jadi hari ini bila kita belajar, di akhir ayat, selepas cerita Ashabul Kahfi, berapa ratus tahun dia tidur, cerita dia pergi beli roti, saya tak cerita. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman saya, tafsir surah Al-Kahfi. Kemudian di akhir ayat, ayat yang ke-28, Allah Ta'ala sebut, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Allah Ta'ala suruh kita sabar bersama dengan orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala pagi dengan petang. Maka di sini, kalau kita nak sabar, nak jaga agama, para jemaah sekalian, kita kena tanda. Yang pertama sekali, kita kena mesti suhbatus salihin, duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Tak mungkin kita bersendirian. Ni ada orang kata, dikatakan ada dalam hadis, kalau kita nak jaga agama di akhir zaman, kena masuk dalam gua, betapa di sana. Saya kata dalam gua, internet pun tak ada. Nak live dengan ustaz-ustaz tadabbur pun tak boleh. Jadi sekarang ni, bukan zaman kita lagi nak jadi Ashabul Kahfi, nak duduk dalam gua. Kita duduk dalam masyarakat, tak ada masalah. Kan, sebagaimana kata dalam hadis, orang yang bercampur dengan masyarakat dan dia sabar dengan kerenah mereka lebih baik daripada orang yang bersendirian. Kita pendakwah bila duduk dalam masyarakat macam-macam kena. Nak ajar yang baik, nak ajar yang sunnah ni naik bendera selalu atas kepala. Jadi mana orang akan cok macam-macam, kita kata sabar. Nak lari jangan lari. Pergi duduk dalam gua belum sampai masa. Sebab duduk dalam gua kita seorang. Akhir sekali mungkin kita terjebak dengan ajaran sesat, tak solat berjamaah, tak solat Jumaat. Macam-macam kita kata, maka yang kita nak menyelamatkan jiwa kita ialah suhbatus salihin. Kita bersahabatlah dengan orang-orang yang saleh walaupun bilangan mereka agak kecil, tidak ramai, ataupun mereka ni du'afa, orang yang lemah. Kemudian yang kedua, kita kena ambil punca sebab terjebaknya orang itu dengan fitnah dalam agama. Yang pertama sekali, mengikut hawa nafsu dan mengikut golongan-golongan yang jauh daripada Allah. Tak kira lah geng nama apa. Geng liberal ke, geng sekular ke, geng apa nama. Ni ajaran sesat hari ni, pokok batiniah ni. Semua ni boleh membawa kepada kita, menyebabkan kita sesat. Jadi Ashabul Kahfi nak jaga dia punya akidah dengan kelompok dia, dia pergi bersembunyi dalam gua semata-mata nak menyelamat. Sehinggalah berapa lama dia tidur, akhirnya Allah Ta'ala sedarkan mereka. Kemudian mereka keluar ke bandar dan berlakulah peristiwa yang seterusnya. Maka para jemaah sekalian, kalau kita pergi ke Jordan, saya pergi melawat ya di Jordan. Dr. Azrul ni dia dapat PhD di Jordan kan. Berapa lama di sana? Dekat 3 tahun. 3 tahun ni. Berapa kali pergi melawat Ashabul Kahfi? Banyak kali ya tau. Sebab bawa orang kena pergi. Bawa orang pergi ceramah itu. Alhamdulillah. Ada anda pergi Mesir dulu, kawan saya yang bawa pergi tur Sena, dia kata anak ni Ustaz sudah 16 kali naik tur Sena. Macam mana dia punya rekod. Saya naik sekali turun, taubat tak naik dah kata. Baik. Yang penting bagi kita, kami di Madinah sama jugalah, bila mari orang kita akan bawa pergi tempat-tempat sejarah. Yang penting kalau kita pergi tempat sejarah, jangan pergi tengok tu nilai. Kita kena pergi teliti, kita kena pergi tengok apakah yang dicerita dalam Al-Quran tentang kisah-kisah mereka. Baik, itu yang pertama tentang nak jaga agama. Jadi kumpulan yang pertama ni nak jaga agama. Kita hari ni pun kena ingat. Hari ni walaupun kita duduk dalam rumah, PKP berlaku ini, tetapi dengan internet yang ada di tangan, dengan alat-alat gadget yang ada,
mungkin kita tidak selamat dari sudut akidah sebab kita duduk dengar orang ni cakap, kita duduk dengar ceramah sini, kita duduk berdebat dengan orang-orang yang bukan Islam yang sentiasa duduk attack kita, masuk dalam grup, masuk dalam macam-macam alat yang kita ada, maka hati-hati. Uzlah di sini maknanya kita i'tizal daripada berhubung dengan golongan-golongan yang sesat, dan kita jangan rasa kita kuat. Ni ada setengah orang ni kata, tak apa Ustaz, akidah saya mantap, saya belajar fardu ain A+. Waktu di sekolah rendah dulu kan, sekolah menengah dia punya dapat stamp dia mumtaz contohnya. Tetapi dia tidak ada kepakaran dari sudut nak attack, dari sudut nak mujadalah, maka itu bahaya. Lebih-lebih lagi anak-anak muda sekali ni masuk berdebat, akhir kali dia kecundang. Dia jadi bahaya. Maka yang pertama sekali kita kena jaga akidah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita. Kemudian kita pergi kepada ayat 32 hingga 46. Dia panggil kisah ashabul jannataini. Dua orang ni ada kebun. Yang seorangnya orang yang beriman, yang seorang lagi orang yang kafir. Orang yang beriman tu Masya Allah, hasil mahsul dia, diinfaknya, diberinya kepada orang. Tapi yang kafir ni sombong. Oh, dia kata tak ada masalah. Tak ada masalah. Ana aktsaru malan wa azu nafar. Aku ni orang yang banyak harta, banyak anak pinak, kita punya kabilah besar. Dia masuk dalam kebun dalam keadaan sombong, dalam keadaan angkuh. Dan kebun aku ni tak akan rusak bila-bila. Itu dia panggil fitnah dunia. Kita hari ni saya duduk tengok, di antara fitnah yang berlaku zaman PKP ni, orang dah mula pandai berjual beli di dalam talian. Kita kena ingat, jual beli dalam talian, ada perkara-perkara dia panggil la tabi' ma laysa indak. Mu jangan jual benda yang kamu tak miliki. Dan ada perkara yang tak boleh kita jual sebelum kita ambil benda tu, sebelum kita qabat. Jadi ini perlu kepada fiqhul muamalat ambral internet, fiqh muamalat melalui talian. Jadi ini pun perlu juga sahabat-sahabat kita dalam bidang muamalat supaya sentiasa beri kesedaran kepada masyarakat, sebab kita bimbang orang hari ini dia tak peduli sangat halal haram. Kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut bila berlaku di akhir zaman nanti, manusia tak peduli amin halalin am haram, harta halal ke haram tak peduli, yang pentingnya kami dapat. Dalam bahasa orang muda, yang pentingnya masuk. Dia kata, boleh masuk, sudah. Dah. Halal haram mu jangan tanya. Maka fitnah dunia ni fitnah dia besar. Kalau kita tak dapat, kita duk mikir, kalau aku dapat, aku nak jadi macam orang kaya tu. Infak sana, infak sini. Sampai ada orang tengok, Masya Allah, waktu PKP ni ada seorang orang kaya, bantu orang sama sini, dia pun tulis. Dia kata, aku bercita nak jadi kaya juga. Saya kata, jangan. Kita bercita nak jadi orang yang saleh. Allah Ta'ala beri setara ni harta menyebabkan kita tawaduk. Tapi kalau kaya, belum tentu kita boleh kekal dengan suasana yang ada hari ni. Itu pasal itulah Nabi kata fitnatul mal. Fitnah harta. Jadi dalam fitnah harta, yang pertama yang kita kena jaga tentang sumber pendapatan kita. Halal ke haram. Kemudian bila kita dapat, kita kena tengok pula di mana kita nak infak, di mana kita nak bagi sumbangan harta kita itu. Jadi dua tempat ini akan ditanya sebagai hadis di akhir kiamat itu, la tazulu qadama 'abdin. Kaki anak Adam tidak berganjak di hadapan Allah sehingga mereka akan ditanya dengan empat perkara, di antaranya di mana kamu dapat, dari mana dapat harta dan ke mana kamu infak. Jadi para jemaah sekalian, dalam isu harta kita tidak jadi kesalahan untuk kita meraih harta. Tapi dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, bukan menipu, bukan kelentu orang. Dan Allah Ta'ala tidak, Nabi SAW tidak larang sahabat-sahabat dia. Di antara sahabat yang paling rapat dengan dia, Sayyidina Uthman. Uthman jutawan ataupun disebut dengan nama ahli korporat besar di zaman Nabi, kan? Waktu nak pergi perang Tabuk, Uthman telah infakkan dia punya barang-barang dagangan dia dengan untanya, sekali dengan pelana unta, sehingga Nabi SAW bersabda, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak beri apa-apa lagi pada Uthman apa dia buat lepas ni. Maknanya Nabi kita tidak larang. Cuma kita kena ingat, sebagaimana kata di ahli-ahli fikir, bahtera dalam laut tak jadi masalah. Tapi kalau laut masuk dalam bahtera, itu bermasalah. Kita duduk atas dunia tak jadi masalah. Sebab memang kita kena duduk di sini sebelum kita masuk dalam kubur. Tetapi yang jadi masalahnya, kalau dunia sudah masuk dalam kepala kita, itu yang jadi masalah. Baiklah para penonton sekalian, kita ada dua lagi kisah yang besar, iaitulah kisah Nabi Musa dan juga Khidir alaihi wassalatu wassalam. Ayat bermula daripada ayat 60 hingga ayat 82, dia panggil fitnah ilmu.
Dalam riwayat diceritakan bahawa pernah Nabi Musa berkhutbah, berpidato kepada Bani Israel. Fasu'ilah. Orang tanya dia, Musa, siapa orang yang paling alim dalam dunia sekarang ni? Pada zaman dia. Nabi Musa ni dia Nabi, dia terima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tak ada lah orang lebih pandai daripada dia. Dia jawab, saya, anak. Betul dah jawapan dia tu. Nah, macam kita orang tanya sini lah. Kalau kita pergi melawak ke sekolah, ke universiti, ke pondok ke, mana tuan guru yang paling alim, mesti orang tunjuk, ni tok guru besar ni lah. Sebab di tempat tu kan. Nabi Musa tidak kata sombong, dia jawab jawapan yang betul. Dia kata anak. Tapi Allah Ta'ala yang maha kaya nak didik Nabi Musa dan menjadi pendidikan hatta sa'ah, sehingga kepada hari kiamat, supaya kita kalau boleh bersifat tawadha di dalam menuntut ilmu dan juga tawadha di dalam menyampaikan ilmu. Jadi kisah Nabi Musa dengan Khidir ini sangat besar pengajarannya para jemaah sekalian. Bila Nabi Musa jawab saya, maka Allah Ta'ala bagi tahu, Musa, ada lagi abdan min ibadina, hamba aku tu lebih pandai daripadamu. Nabi Musa, Masya Allah, Tabarakallah, tidak melenting. Cuma Nabi Musa tak puas hati. Dia kata kalau ada lagi orang pandai, saya nak pergi belajar. Dia pun mengembara lah dengan syabab fatah, kata orang nama Yusha kan. Nabi Musa mengembara, bawa ikan, bawa bekalan, pergi akhir sekali ini Majma' al-Bahrain, berjumpalah dia dengan Khidir yang sedang tidur di tempat yang tersebut. Bila diminta nak belajar, kan Musa kata apa? Khidir kata tak boleh. Mu tak boleh. Cara belajar dengan cara aku ni bukan caramu. Nabi Musa adalah orang yang hebat. Sekali dia tapak ke beti tu boleh mati kan. Jadi Khidir kata mu tak boleh ikut aku. Nabi Musa mula bersifat tawadhu. Nabi kata, Musa kata apa? Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Khidir, tak apa. Mu akan dapati aku ni sabar insya-Allah. Tengok Nabi Musa menggunakan perkataan sabar insya-Allah. Aku akan sabar. Aku akan tak langgar dia punya arahanmu ya Musa. Ya Khidir. Itu permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian berjalanlah dua orang ini dengan ujian-ujian yang sebagaimana tuan-tuan selalu dengar kan. Nabi Khidir patahkan tengkok budak, kemudian pergi tebuk dia punya perahu, kemudian pergi nak betulkan tembok. Maka akhir sekali berpisahlah dua orang murid dengan guru ni kerana ada masalah yang tidak serasi dalam ilmu yang mereka sampaikan. Yang penting bagi kita, kita nak belajar di sini ilmu tentang tawadhu. Hari ni Masya Allah, Tabarakallah, kita tengok ada orang bila dia belajar di universiti, dia kata ke kita orang pondok ni tak up to date lah, ketinggalan zaman. Orang pondok pula kata demo tu belajar dengan ilmu yang putus. Apa putus? Dia tak ada sanak kepada guru dia kan? Kita ni belajar kitab kecil musalli pun sanak sampai ke Syekh Daud Petani. Walaupun dia baca kitab tu salah je baris, tapi sanak tinggi contohnya. Maka berlakulah pertembungan. Ini saya tengok ada satu video seorang tuan guru. Hebat sungguh dia. Tapi berapa minit dia bercakap duk cerita ke orang ada PhD. Saya kata, saya ada dua-dua, pondok pun saya belajar, PhD pun saya buat. Tapi kalau tuan rasa kuat, pergi buatlah 2-3 PhD, apa salahnya? Biar kita sama-sama ada, sama-sama kita boleh kalau nak komen orang pun logik. Kita kata bukan perkiraan kita ilmu tu duduk di mana, tetapi sebagaimana kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita daripada azab Allah. Tapi kalau kita lagi tinggi ilmu, lagi duduk cabar orang, lagi duduk attack orang, lagi duduk perasan macam-macam, kan, buat tulisan-tulisan, kata ke orang macam-macam, buat tuduhan yang sewenang-wenangnya, kita kata itu tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Maka para jemaah sekalian, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir ini satu kisah pengajaran yang cukup besar, yang kita ulang kaji setiap minggu. Kita baca surah Al-Kahfi. Saya tak pasti kita baca surah Al-Kahfi itu kita perasan ke tidak, tahu ke tidak bahawa di sana ada unsur besar yang Allah nak sampaikan kepada kita. Tapi setakat kita baca juga. Macam setengah pakcik ni, saya ustaz, kalau subuh pagi Jumaat mesti di masjid. Dia kata kenapa pagi Jumaat aja? Pagi lain tak mesti ke? Dia kata pagi Jumaat ada sujud sejadah. Itu ya punca nak pergi solat subuh Jumaat. Sebab apa? Sebab ada sujud sejadah dalam surah Alif Lam Mim Sejadah. Kata hari lain kita sujud ya kalau pakcik nak mari. Banyak lagi ayat lain, ada 15 tempat sujud dalam Quran. Boleh je saya baca.
Ada kata tak jadi, hari Jumaat je. Ya, itu maknanya kita bukan nak sujud itu, tapi ayat yang menyebut tentang surah Sajdah, hal atal insan, yang menyebut tentang hari kiamat. Sama juga bila kita baca surah Al-Kahfi, kita kena ingat. Yang pertama sekali, jaga agama. Yang kedua, kita nak jaga dari sudut harta. Yang ketiga, kita nak jaga dari sudut tawaduk, dari sudut menuntut ilmu ke apa pangkat kedudukan. Yang terakhir, Allah Ta'ala sebut kepada kita, ayat 83 hingga 98, iaitulah kisah Zulqarnain ataupun dia panggil Zulqarnain. Orang Melayu tak panggil Zulqarnain. Baca idhafah, dia panggil Zulqarnain. Kan? Zulqarnain, Allah Ta'ala beri kepada dia ujian fitnah kekuasaan. Sebab Zulqarnain ni kuat sangat, dia hebat. Dia boleh berjalan timur barat, pagi petang sana sini. Dia boleh buat tembok yang begitu besar. Sehingga penduduk-penduduk itu minta, dia kata Zulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj ni kacau kita. Boleh ke tak kamu tolong buat satu binaan nak menyekat, dan kami nak beri kepada kamu, nak bayar. Naj'alulaka kharjan. Tapi Zulqarnain kata, aku tak payah, bukan nak ambil upah, sebab aku dah ada kekuatan, dah ada bajet yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kamu bantu je aku. Maknanya dalam ayat ini, yang terakhir ini, iaitulah Allah SWT beri kepada kita pengajaran yang besar, tadabbur kisah Zulqarnain, seorang penguasa yang hebat, yang gagah, tapi bersifat tawaduk dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hari ni bila kita rasa kita kuat sikit, asyik nak cabar orang ya. Oh, kita punya kuasa kita hebat, kita punya geng reformasi kita gagah perkasa, boleh je kita nak tumbangkan siapa-siapa, maka timbullah macam-macam dia punya istilah, kuasa rakyat, kuasa keramat, kuasa macam-macam. Kita kata kuasa yang paling besar, qulillahumma malikal mulk, kuasa yang paling besar sekali, kuasa yang Allah Ta'ala miliki, kemudian Allah Ta'ala beri kepada siapa yang nak beri. Dan bukan semestinya orang yang berkuasa itu orang yang betul. Berapa ramai penguasa yang zalim di atas dunia. Pasal itulah kata di para syekh-syekh kita yang duduk negara Arab, dia kata, aku tak tengok lagi penguasa yang lebih teruk sebagaimana yang dikuasai, yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin umat Islam. Dalam penjara mereka penuh dengan para ulama dan para pendakwah. Kalau kita pergi di negara-negara orang putih pun tak seramai itu yang ada dalam penjara mereka. Maka kita kena belajar dari sudut Zulqarnain ini, iaitulah kita kena belajar dari sudut orang yang tawaduk, pemimpin yang tawaduk, pemimpin yang tidak tamak, pemimpin yang tidak rakus, tapi mereka bekerja semata-mata untuk mengembalikan masyarakat ini kepada agama Allah dan juga untuk menyelamatkan masyarakat. Maka dua peranan besar pemimpin umat Islam, yang pertama nak menjaga tauhid, dan yang kedua nak menjagakan keamanan dan keselamatan. Maka hati-hati para jemaah sekalian, kalau orang asyik nak timbul huru-hara je dalam masyarakat, kita doalah kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan yang mulia ini. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala angkatkan COVID-19 ini, dan juga Allah Ta'ala selamatkan negara ini daripada golongan-golongan pengacau yang asyik nak buat kerja kacau ya kita. Duduk di mana-mana pun menyusahkan orang ataupun menyibukkan orang. Baiklah para jemaah sekalian, saya simpulkan dalam kisah Ashabul Kahfi ini, Allah Ta'ala sebut kepada kita 4 fitnah dan kaifa nu'alijuha, bagaimana kita nak ilaj, kita nak ubati. Yang pertama sekali, fitnah syirik yang paling besar. Mana kalau kita mampu duduk berdepan, kita lawan. Kalau tak mampu, lockdown. Sebagaimana Ashabul Kahfi telah duduk dalam gua. Kemudian fitnah harta. Jangan main-main dengan fitnah harta. Tak belum dapat, kita nampak macam zuhud je kita. Tapi kalau dah dapat banyak, lain macam. Kan? Nah, pasal itulah saya, maaflah Dr. kawan-kawan kita juga, waktu mula-mula duk berdakwah, naik kereta, naik sekali di surau masjid ni, okey je. Tapi kalau sudah jadi selebriti, Masya Allah, tabarakallah. Nak cakap dengan dia, PA yang jawab. Kita hantar mesej, dia bagi nombor PA. Kata saya dengan awak ni sama-sama pendakwah di kampung ya. Takkanlah bila jadi ahli selebriti ni, saya kena hubungi PA pula. Ini juga termasuk dalam fitnah sahabat-sahabat saya. Oh, dia kata, Ustaz cakap, saya masuk TV juga dulu. Sekarang ni dah pension. Lepas tu lah kita boleh cakap. Waktu anak keluar TV dulu, orang kampung tak apa nak panggil doktor. Dia kata, Ustaz, saya nak panggil takutlah Ustaz. Dulu saya bagi RM100 boleh bagi dah. Sekarang nak bagi berapa? Saya kata tak pernah berubah saya ni. Bila Sultan bagi Datuk, lagi dia takut. Kita kata tak ada apa-apa. Kita kena terima sebab itu anugerah, bukan saya beli. Baik. Maknanya fitnah yang kedua itu, iaitulah fitnah tentang harta, ini besar. Yang ketiga, fitnah al-ilmu wal ma'rifah. Kadang-kadang kita banyak ilmu, mula nak condemn orang. Mula nak kutuk orang.
pasal itulah saya kata dunia hari ni kita ada dua N. Yang pertama golongan intelek. Yang ni kita boleh bincang. Yang satu lagi dia panggil encelek. Ini payah nak bincang. Bila dia tak pernah dengar, kita cakap benda-benda, dia celek mata. Mari mana awak ni? Itu dia panggil encelek. Yang kita boleh bincangnya intelek. Masya-Allah tabaraka. Intelek boleh bincang. Encelek jangan bincang. Yang terakhir fitnatus sultan, fitnah kekuasaan sebagaimana kisah Zulkarnain. Jadi muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, yang peliknya Nabi SAW sebut dalam hadis, dia kata siapa dia baca hafal 10 ayat kan. Ada kata awal, ada kata akhir surah Al-Kahfi ni usima minad dajjal, dijaga daripada dajjal. Tapi ada ke cerita dajjal dalam ni? Dr. Azrul jumpa tak cerita dajjal dalam surah Al-Kahfi? Tak jumpa. Tak ada. Dajjal duduk kat lain kan. Maka kenapa? Kenapa kaitan Al-Kahfi itu dengan dajjal? Lish, kenapa? Orang nak kata kenapa? Jawab dianya sebab fitnah dajjal ini di antara fitnah yang cukup besar. Sehingga Nabi SAW sebut di awal lagi, waktu zaman dia lagi, Nabi kita sudah hajar kepada para sahabat, a'udzubika min fitnatid dajjal, aku minta berlindung kamu daripada fitnah dajjal. Sedangkan dajjal akan keluar di akhir zaman. Bukan keluar di tanda-tanda kiamat yang besar kan. Khurujud dajjal. Sebab dajjal ni bila dia mari, dia bawa semua fitnah yang 4 tadi ada belaka pada dajjal. Ada semua pada dajjal kan. Dia ada fitnah dalam agama itu yang paling besar sekali. Sehingga tertulis di atas dai dajjal kafara, kafir. Tapi orang yang beriman je nampak, yang tak beriman tak nampak. Kemudian bila dajjal mari, dia bawa dari sudut kebendaan, dia boleh bawa projek besar-besar. Mau nak tengok bumi yang mati boleh subur. Nak tengok buah yang tak pokok tak berbuah boleh berbuah kan. Kemudian fitnah dari sudut ilmunya dajjal bawa pelik, dia boleh tahu bapakmu fulan, mau nak jumpa dengan ayahmu. Nak, dia boleh panggil, fulan bangun, anak nak jumpa. Macam mana tidak fitnah? Dan dajjal juga telah menguasai dunia dengan begitu kuat, itu dia panggil fitnah kekuasaan. Jadi muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, cukup indah kita bersama dengan Quran. Saya minta maaf sekali lagi kalau saya bercakap agak laju sikit kerana saya nak sebut 4 tajuk ini dalam suasana yang diberi dan satu kitab yang dibaca oleh sahabat-sahabat kita, iaitulah tajuk dia Tadabbur Surah Al-Kahfi. Ini menarik kitab ni, bagi ustaz-ustaz yang ada boleh cari dan boleh dibaca-baca kepada murid-murid melalui Alam Maya di musim PKP ni. Syukran. Jadi alhamdulillah, jazakumullah khaira katsira. Kita berada pada 18 Ramadan dan kita mentadabbur surah yang ke-18 iaitu surah Al-Kahfi. Sungguh cantik kupasan yang disebutkan oleh Datuk tadi, bagaimana perkaitannya di antara fitnah dajjal dan juga keempat fitnah yang telah dinyatakan, fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu dan juga fitnah kekuasaan. Jadi tuan-puan dan sekalian, melihat surah Al-Kahfi bukan sekadar kita baca kerana disebutkan di dalam hadis, tapi kita nak melihat bagaimana untuk kita terjemahkan ke dalam kehidupan seharian kita untuk kita mengelak daripada terjerumus ke dalam keempat fitnah yang dinyatakan ini. Jadi mungkin ada soalan daripada para penonton kita, saya buka. Baik, soalan yang pertama daripada Puan Azizah Ali. Ustaz, dalam usaha mahu jadi tawaduk dan menjaga hati, ada keadaan kita, ni orang Kelantan ni, kena kutuk dan kena kata. Ada masa kita mahu jawab untuk bela diri. Adakah bila kita bagi kenyataan bela diri menandakan kita tidak tawaduk? Terima kasih kepada Puan Azizah. Dia ni seorang ahli undang-undang, lepas tu bahasa dia pun bahasa undang-undang, bela diri. Memang Islam tak ajar kita sampai peringkat dipijak-pijak oleh orang. Kalau orang khianat kepada kita dan menjadi tanggungjawab kita untuk membersihkan diri kita daripada fitnah. Sebab bila kita tak bersihkan diri, tak mempertahankan diri, maka orang lain akan percaya. Bila orang percaya, bermakna fitnah itu semakin luas, semakin melebar dan dosa di alam maya semakin kaya. Jadi menjadi kewajipan kepada kita. Cuma ada sedikit perbezaan. Kalau kita belajar dalam sirah Nabi SAW, biasanya Nabi dia akan mempertahankan sungguh-sungguh apabila perkara itu berkait dengan isu agama. Kalau isu peribadi je, orang mari hina dia, orang mari kutuk dia, orang mari kata dengan dia, jarang Nabi jawab. Sebab benda tu akan berlalu begitu saja. Orang yang tahu, orang yang kenal kita, dia tak percaya.
Tapi di zaman kita ini, kalau orang tuduh contohnya orang ni buat benda-benda yang tak baik, benda tak senonoh contohnya, orang pangkah gambar kita, ambil gambar kita edit, tukar kepala, kan gambar isteri kita dia letak gambar perempuan lain. Lepas tu dia tulis kat bawah, biar gambar berbicara. Ini dia antara kata-kata fitnah batu api di zaman moden ni, biar gambar berbicara. Maka menjadi kewajipan kepada kita, mesti tulis balik. Ini gambar asal saya, ini isteri saya di sebelah kamu. Kenapa kamu tukar pergi letak gambar orang lain? Jadi kewajipan kepada kita bukan bermakna kita tidak tawaduk. Tawaduk ni jangan sampai dipijak oleh orang. Tawaduk ni makna kita tidak sombong dengan orang. Itu beza. Tawaduk jangan sampai dipijak oleh orang, tapi kita tidak sombong dengan orang. Wallahu a'lam. Mungkin kita boleh simpulkan tawaduk ni bukan naif lah. Ya, betul. Ya, kalau naif ni dia lah kita hanya menurut apa yang orang cakap. Baik, itulah sebagaimana kata Imam Ghazali kan dalam kitab dia kata marah tu ada tempat. Ya. Orang yang marah tak bertempat tu nama dia orang bodoh. Tapi kalau tempat marah dia tak marah, itu orang lemah nama dia. Ya. Jadi kita ni jangan jadi orang lemah, dia jadi orang bodoh dalam bab ini. Naam. Baik. Cantik jawapan tu. Kita lihat soalan seterusnya. Okey, ada atau tidak soalan? Baik, Datuk, saya ada soalan yang boleh kita bincangkan, Datuk. Kalau kita melihat keempat-empat fitnah kan, kalau tempoh PKP ni mengikut statistik, trafik pornografi meningkat secara mendadak. Sebagaimana kita nak menjaga agama ini, khususnya dalam keadaan kita berada dalam ditimpa musibah ini? Maknanya dia tak nak gimana dia cari barang tu. Ya. Itulah sebagaimana yang saya bincang baru ni tentang ada tak syaitan di bulan Ramadan. Jadi saya baca buku Sirah tu Adam. Saya rasa Dr. Azrul yang terjemah buku bahasa Malaysia. Sirah Adam yang Dr. Salah Al-Khalidi. Ya. Apa nama terjemahan dia? Apa nama kisah Nabi Adam? Oh begitu. Alangkah. Kalau boleh tunjuk gambar tu, biar nanti jemaah boleh cari nanti. InsyaAllah nanti dalam buku ni menarik. Dia cerita tentang asal kejadian. Mula-mula sekali iblis kan, malaikat, batu mari iblis, baru mari Adam. Kemudian barulah nama dia syaitan. Maka yang jadi syaitan tu bukan hanya iblis saja, manusia juga jadi syaitan. Demikian juga di bulan Ramadan, walaupun syaitan bos sudah tidak ada, tapi minal jinnati wan nas, ada syaitan di kalangan manusia. Jadi syaitan manusia yang buat kerja ni, duk mencari video yang lucah, gambar-gambar yang pelik. Kalau musim PKP tak nak pergi, nafsu dia bergelora, yang kat rumah tu dah macam dah biasa tengok, kita kata itulah yang dinamakan syaitan. Maka dia nak cari juga yang haram walaupun duduk dalam suasana begini. Jadi anda teringat kepada hadis Nabi SAW. Dr. Azrul boleh cek dia punya riwayat tu dalam Al-Bahisul Hadis. Kan Nabi sebut ada orang yang mari di akhirat esok dengan pahala yang bergunung, banyak pahala dia. Tetapi iza khalau bi maharimillahi intahkuha. Orang tengok dia warak, dia saleh, dia baik. Tapi apabila dia duduk seorang-seorang dengan internet dia, dengan handphone dia, senyap-senyap PKP, intahkuha, mereka mula melakukan perbuatan maksiat. Sama inilah yang dikatakan maksiat di alamanya. Cari video lucah, cari gambar-gambar yang tak senonoh, duduk edit gambar orang, pangkah sana sini, potong kepala orang contohnya. Maka sahabat-sahabat tanya, siapa kau orang itu? Orang yang banyak pahala tadi, tapi bila sampai di akhirat pahala dia jadi debu yang berterbangan. Jalihim lana, ya Rasulullah, tunjuk pada kami siapa? Nabi kata mereka sama denganmu juga, solat juga, puasa juga, tapi iza khalau bi maharimillah intahuka. Bila mereka diam-diam duduk dengan senyap-senyap, tak ada orang, mereka mula buat benda maksiat. Jadi kena beri kesedaran pada masyarakat, walaupun orang tak nampak kita buat maksiat di alamanya, tapi malaikat tetap menulis. Dan orang ni kalau tengok depan warak dengan serban dia lagi, dengan jubahnya lagi, tapi waktu dapat video-video macam ni mereka terperangkap. Kita kata wal iyazbillah, kita minta berlindung Allah SWT daripada melakukan maksiat secara sembunyi, depannya nampak warak tapi belakangnya syaitan. Nah. Baik, so mungkinlah ini benda yang perlu kita muhasabah diri kita.
Mungkin di hadapan orang kita tak buat maksiat, tapi apabila kita bersendirian, kita tengok bagaimana tahap iman kita. Maka ini yang perlu kita tingkatkan. Bulan Ramadan bulan yang terbaik untuk kita muhasabah diri kita dan juga memperbaiki diri kita. Baik, kita tengok kalau ada soalan lain. Sambil menunggu soalan, Anda ingat waktu kita mula-mula jumpa di Telaga Biru, saya dengan doktor belum doktor lagi, Hazrul. Masih syabak lagi masa tu. Masa tu baru balik tengah cuti tak silap. Betul. Kita jumpa waktu tu buku baru keluar, buku Allahyarham. Saya sebut ni sebab teringat kepada Datuk Ismail Qamus. Okey. Keindahan indahnya bersyariat. Hidup bersyariat, Jadi nama Azrul dengan Datuk Ismail dekat situ. Boleh ceritakan sikit kepada masyarakat tentang penulisan buku tu. Orang bila meninggalnya Tuan Syekh kita ni, ramai orang share balik buku tu. Saya pula tanya, tak apa. Sambil-sambil tunggu soalan kalau ada. Sebenarnya buku tu memang sebahagian besarnya merupakan ilmu Datuk Ismail Qamus. Saya hanya menyusun dan membantu menambah beberapa perkara untuk mencantikkan juga menyusun penghasilan buku tersebut lah. Jadi Alhamdulillah sepanjang bersama dengan Allahyarham, seorang yang baik, seperti mana yang kita tahu dia seorang yang kelakar. Walaupun kadang-kadang dia cakap tu tidak dalam keadaan ketawa, tapi rupa-rupanya bahasa yang digunakan sebenarnya bahasa kelakar, menyebabkan kita rasa senang untuk bersama dengan dia, untuk bercakap dengannya, untuk berbincang. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk saya bersama dengan almarhum, dan saya lihat almarhum walaupun dalam keadaan yang sakit tapi masih lagi berusaha untuk menambah ilmu, berusaha untuk berikan dakwah kepada masyarakat. Jadi ini semangat yang boleh kita ambil lah sebagai orang Islam, sebagai pendakwah, untuk tidak berputus asa walau apa juga keadaan kita berada. Jadi Alhamdulillah saya rasa mungkin Datuk pun kenal juga dengan Datuk Ismail Qamus secara individu. Alhamdulillah banyak kali jumpa juga. Alhamdulillah. Baik Dr. Azrul. Ada beramai di kalangan murid-murid ataupun penonton ini daripada Facebook Abu Anas. Okey. Mereka belum kena Tadabbur Center ni. Boleh Dr. Azrul cerita kepada sahabat-sahabat kita yang baru ni apa yang ada di Tadabbur dan apakah kepentingan itu sendiri? Kita ambil peluang kita berbicara ni untuk perkenalkan Tadabbur Center ni kepada masyarakat. Saya cuba bincangkan beberapa. Baik, Tadabbur Center ditubuhkan lebih kurang pada tahun 2018. Kebetulan saya bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman dan juga Ustaz Syahmi, kami bertiga melihat keperluan untuk kita memberikan satu maklumat yang berkaitan dengan Al-Quran, bukan sekadar maklumat tentang bacaan Al-Quran dari sudut tajwid, dari sudut perkataan yang disebutkan di dalam Al-Quran, cara sebutan makrah dan sebagainya, tetapi fokus kita adalah bagaimana untuk memberi kefahaman kepada masyarakat mengenai kepentingan untuk memahami Al-Quran. Sebab kita selalu baca ayat afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka memahami Al-Quran ataupun hati-hati mereka telah terkunci. Jadi atas falsafah ayat ini kami mengambil satu inisiatif yang kecil untuk mengusahakan Tadabbur Center ini, dan kebetulan pada masa itu kita berjumpa dengan Dr. Farid Ravi. Okey, dan kita bertanya tentang nama yang sesuai lah untuk markas ini, untuk pusat ini. Jadi beliau mencadangkan untuk kita letakkan pusat ataupun markas kita namakan sebagai Tadabbur Center. Jadi alhamdulillah Tadabbur Center berada di Ostia Bangi. Pejabat kita berada di sana, Ostia Bangi. Jadi kalau sesiapa yang boleh untuk mengikuti kelas kita secara face to face, boleh datang ke sana, ataupun kita juga mengadakan kelas-kelas secara online. Jadi kelas-kelas kita ada yang bersifat kita tadabbur surah, ada juga kita tadabbur dari sudut tajuk-tajuk ataupun tema-tema tertentu. Contohnya macam penyakit hati di dalam Al-Quran. Jadi tema-tema sebegini kita datangkan dan kita kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan penyakit hati sebagai contohnya. Jadi fokus kita banyaklah, fokus kita kepada orang awam
Dan kita juga Tadabbur Center bukan duduk situ. Kami juga pergi menjelajah ke seluruh Malaysia. Kita dah sampai ke Sarawak, kita sampai ke Kuantan, kita maksudnya Tadabbur Center ke tempat Kelantan tak mari lagi tu. Kelantan tak apa lagi? Tak sampai lagi. Ya, Kelantan tak sampai lagi. InsyaAllah kita bahagikan ikut zon-zon tertentu lah untuk kita. Boleh. Saya jemputlah kita buat program di pondok kita ni, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu sikit sebanyak tentang Tadabbur Center lah. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut boleh tengok di FB kita dan juga di IG kita. Okey, ada soalan Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Dalam kita nak membuat kebaikan, kadang-kadang kita takut terasa riak. Lalu disebabkan takut riak, kita tinggalkan terus kebaikan itu. Apakah cara untuk kita hilangkan perasaan was-was ini Ustaz? Jadi alhamdulillah kalau kita sedar itu adalah satu perasaan, kita jangan layan. Sebagaimana kata di Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, masyhur daripada dia, man tarakal amal li ajli nas riak. Orang ni nak buat amal tapi takut riak, takut orang kata. Kita pun tak buat. Itu sudah riak nama dia. Jadi kita kata, saya bukan tak nak buat ni, tapi saya takut riak. Itu riak. Maka kita kena buat di samping kita mu'alajah, samping kita ubati hati kita. Ada sebuah buku yang saya usahakan, syarah dia, nama kitab dia Penawar Bagi Hati. Ni Penawar Bagi Hati ni, elok kita ambil, kita baca, dan syarah dia pun sudah ada dalam YouTube. Untuk kita kalau kita tahu, sebagaimana kata orang sekarang ni, tahu tak apa. Mana kita tahu, aku ni jadi riak kan. Maka ketika itulah kita akan lawan godaan was-was syaitan. Yang kita bimbangnya kita tak tahu. Kita tu dalam riak sebenarnya. Ramai orang yang hari ni kanser, tak tahu. Pergi hospital tahap 4 dah. Itu cukup bahaya. Tapi kalau kita tahu awal, kita mu'alij, maknanya kita ubati. Supaya kita sikit demi sikit, kita hilangkan perasaan itu, insya-Allah dengan kita usaha. Kalau ada terdetik dalam hati itu, dia panggil khawatir qalbi ya. Lintasan hati itu dimaafkan, tidak dikira. Tapi kalau kita tersengih sama, bila mari lintasan hati itu yang jadi masalah kepada kita. Jadi kita cubalah buat sedikit demi sedikit, jangan tinggalkan. Kalau tidak, syaitan bertepuk tangan dia. Oh, aku dah berjaya. Kan ada satu kisah, pakcik duduk di sah depan. Lama-lama orang bisik dia, pakcik ni rasa alim ke duduk depan. Dia duduk sah yang kedua. Akhir sekali duduk belakang sekali. Last sekali dia kata apa? Saya pergi solat pun jarang-jarang dah. Takut riak. Kita kata itu riak lah namanya tu. Ini cukup bahaya. Itu permainan syaitan. Syaitan dia tak masuk dalam low entry. Dia akan masuk lorong yang sesuai dengan orang. Nah. InsyaAllah. Okey, soalan seterusnya. Bagaimana nak kekalkan momentum untuk sentiasa tawaduk dalam mencari ilmu? Jadi alhamdulillah kita macam ni lah. Kita banyak dengar tazkirah. Dan kita baca kisah bagaimana tawaduk al-ulama kan. Nah, sekarang ni orang duk sebar gambar. Syekh ni cium tangan Syekh ni, contohnya Syekh ni pegang selipar kawan ni, tolong basuh tangan. Kita duk share gambar-gambar. Elok. Kita tahu Syekh-Syekh ni semuanya tawaduk. Tapi kadang-kadang dengan kita duk share macam ni, seolah-olah guru kita je tawaduk. Guru orang lain tak tawaduk. Itu juga bahaya. Maka tawaduk tu kita belajarlah Syekh-Syekh yang besar-besar bagaimana cara mereka. Seperti kita baca kisah Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Abdullah Mubarak ni dalam pengembaraan dia ni mujahid abid. Dia mujahid pergi berjihad 1 tahun. 1 tahun dia pergi haji. Waktu nak pergi haji dia khidmat kepada orang. Dia Masya Allah tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca kisah as-salihin, kisah orang-orang yang saleh, yang betul-betul kisah. Yang ada riwayat. Jangan ambil kisah yang pelik-pelik. Akhir sekali ada yang kata tak tidur bertahun-tahun pun ada. Itu di luar kemampuan manusia. Itu bukan manusia tak tidur. Jadi kita cari kisah yang sahih, yang benar-benar. InsyaAllah hati kita akan terubat. Dan kita juga akan terikut dengan motivasi yang disampaikan itu. Wallahu'alam. Baik. Okay, ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada, Datuk, mungkin saya bagi masa dalam 1 minit 2 untuk buat kesimpulan kepada perbincangan kita pada petang ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator Dr. Azrul. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, di awal saya sebut, orang nak jadi orang mulia mesti jadi ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuhu. Orang disebut dengan nama ahlullah, iaitulah orang yang rapat dengan Quran. Paling tidak. Di bulan Ramadan yang mulia ini, bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kalau zaman dulu makcik-makcik kita, pakcik kata saya tak reti baca Quran Ustaz, zaman tu orang kampung memang tak mengaji sungguh. Tapi zaman kita hari ni saya kata tak boleh dah kita buat macam tu. Di zaman kita hari ni pen pun sudah boleh baca Quran. Betul tak?
peng boleh baca Quran sekarang ni. Takkanlah kita manusia yang ada otak, ada akal, ada segala gaya tak boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca juga, kita buka Quran, CD ke, beli pen yang baca Quran, kita baca ikut sekali dengan dia. Dia baca, kita ikut, ya biar bergerak lidah. InsyaAllah dia khatam, kita pun khatam juga. Ini tak tahannya dia main khatam grup Wasafi ni, mazhab Wasafi ni. Oh, kami dah khatam hari-hari Ustaz. Ni ada orang tanya soalan. Kata khatam macam mana? Kami ada 60 orang, setiap orang baca setengah juzuk. Akhir sekali pukul 5 petang lepas asar, ketua grup kata, kita nak khatam. Hari-hari khatam. Kita kata, hari-hari awak baca 5,5 juzuk je, tak ada khatam pun. Yang khatam tu bila kita berkumpul, duduk sekali, kita baca sampai habis, baru khatam. Jadi Alhamdulillah, ini je kita bimbang juga. Kadang-kadang ada juga permainan-permainan yang dibuat oleh orang yang tidak faham. Kita nak baca Quran, itu bagus, menggalakkan. Tapi declare dia khatam hari-hari itu silap teknikal. Jadi marilah kita perbetulkan keadaan kita, rapat dengan Quran. Dan insyaAllah mudah-mudahan saya mengharapkan dan doakan supaya markat tadabbur ini menjadi satu intilak untuk orang Malaysia dapat memahami Al-Quran dengan lebih orang panggil lebih mantap. Lebih-lebih lagi cara yang kita buat. Kita keluar poster sikit, apa beza di antara mayyitun, innaka mayyitun dan juga maitun. Itu beza. Apa beza di antara kitabun, ada alif. Ayat yang kedua, kitabun kaf ta ba, tak ada alif. Oh, itu perbezaan. Jadi alhamdulillah, apa beza bila Allah Taala wa ma adraka wa ma yudrik. Jadi dengan poster-poster yang ada ini, insya-Allah ramai orang mampu mendapat kepahaman, tapi perlu kepada sedikit penjelasan, huraian-huraian. Mudah-mudahan pintu yang kita buka ini akan dimasuki oleh rahmat Allah SWT. Orang dapat memahami Al-Quran, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, untuk terus bersama dengan saya, setiap pagi kita akan berbicara 6.45 di Facebook Abu Anas Madani. Saya akan baca juzuk yang ke-30, yang tinggal beberapa surah lagi. Yang terlepas boleh tengok dalam rakaman kita di Dar Taibah, Taibah Barakah. Di sana ada rakaman. Dan juga di YouTube, cari Halakah Abu Anas Madani. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Syukran lakum. Kami, saya mewakili Tadabbur Center mengucapkan terima kasih kepada Datuk yang sudi untuk bersama dengan kami walaupun di atas kesibukan dan sebagainya. Dan kami mohon Datuk, kami banyak kekurangan, mohon tegur kami sekiranya ada kesilapan yang kami lakukan, dan kami berhasrat untuk belajar dengan para ulama untuk kita sama-sama membawa Al-Quran, membawa mesej Quran sampaikan kepada masyarakat dan sama-sama kita mengamalkannya. Jadi terima kasih semua, terima kasih kepada semua penonton yang sudi, yang setia bersama dengan Tadabbur Center. InsyaAllah esok kita akan menyambung lagi perbincangan dengan Murabi yang seterusnya. Jadi untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.